Topik ialah kereaktifan logam. Okey, sebelum itu kita ulang kaji dahulu apa yang telah kita belajar pada kelas lepas. Okey. Kepelbagaian mineral. Kita tahu bahawa di kerak bumi kita terdapat pelbagai jenis batu-batuan dan juga mineral. So mineral ialah apa? Mineral ialah bahan semula jadi yang mempunyai komposisi kimia yang tetap dan biasanya dijumpai dalam batu-batuan. Mineral wujud dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk unsur, unsur dan juga dalam bentuk sebatian. Unsur. Mineral dalam bentuk unsur ialah biasanya tidak aktif, and tidak bertindak balas. So dia wujud dalam bentuk unsur semula jadi, maksudnya dia sahaja. Dia tak bergabung dengan logam-logam lain atau tidak bergabung dengan oksigen atau karbon atau sulfur. Sebab itu, kalau logam itu wujud dalam bentuk unsur, ia adalah lebih mahal sebab ia tidak reaktif. Dia kalau terkena hujan ke, terkena dengan udara ke, oksigen ke, dia tidak akan bertindak balas. So sebab itu, kalau mineral itu dijumpai dalam bentuk unsur, ia adalah tidak reaktif dan sebenarnya sangat mahal. Jika mineral itu dijumpai dalam bentuk sebatian. Sebatian ialah mineral yang terdiri daripada logam-logam yang sangat aktif atau unsur-unsur yang sangat aktif, sebab itu dia telah bergabung dengan oksigen menjadi satu sebatian. So logam-logam ini yang sangat-sangat reaktif, dia telah bergabung dengan oksigen untuk menjadi satu sebatian yang lebih stabil. So dalam bab ini, apa yang kita akan belajar ialah bagaimana sebatian itu dalam bentuk batu, contohnya magnesium oksida. Sebatian magnesium oksida. Bagaimana kita nak keluarkan magnesium itu daripada sebatian dia, atau bagaimana kita nak keluarkan timah ini atau stanium daripada stanium oksida. Timah oksida, bagaimana kita nak keluarkan dia daripada sebatian, itulah yang akan kita belajar di dalam bab ini, iaitu menggunakan kaedah pengekstraktan atau penyesaran. Membina siri kereaktifan logam. Dalam kelas sebelum ini, cikgu dah terangkan siri kereaktifan logam ialah satu siri atau senarai logam-logam yang paling reaktif di atas kepada yang kurang reaktif. Bagaimana siri kereaktifan logam ini telah dibina? Siri kereaktifan logam ini telah dibina berdasarkan bagaimana logam ini bertindak balas dengan oksigen. Jika logam itu bertindak balas dengan oksigen dengan sangat cergas, maksudnya sangat cepat, atau dengan nyalaan yang sangat-sangat terang, maksudnya logam itu sangat-sangat reaktif. Inilah eksperimen dia dalam makmalah yang sangat senang untuk menunjukkan bagaimana kita nak bina siri kereaktifan ini. Dalam eksperimen ni ada beberapa benda yang perlu awak tahu ya. Yang pertama, hablokalium manganat. Apa fungsi hablokalium manganat? Fungsi dia. Fungsi hablokalium manganat ialah untuk membekalkan oksigen. Bagaimana? Dia akan dipanaskan. Bila hablokalium manganat dipanaskan, oksigen, gas-gas oksigen akan terbebas dan pada masa yang sama, serbuk logam itu, tak kisahlah logam-logam yang mana, eksperimen ini akan dibuat dalam beberapa kategori. So serbuk logam ini
akan dipanaskan juga. Kenapa dipanaskan? Supaya nak pastikan zarah-zarah di antara logam-logam itu, ikatan antara logam-logam itu putus. Supaya zarah-zarah itu apabila ikatan dia putus, dia boleh bergabung dengan oksigen. Okey, so jikalau logam itu adalah logam yang reaktif, apabila logam itu terkena dengan oksigen, dia akan tukar kepada logam oksida. Kalau dia tukar dengan cepat, maksudnya logam itu ialah logam yang sangat reaktif. Kalau logam itu mengambil masa yang lama atau nyalaan dia malap, maksudnya logam itu kurang reaktif. Okey, apa fungsi wool kaca ni? Okey, wool kaca. Wool kaca ni sebenarnya fungsi dia ialah untuk supaya hablokalium manganat dengan serbuk logam ni tidak bergabung. Okey, dia supaya nak pisahkanlah, okey, dia antara dia. Sebab kalau dia tercampur, dia boleh tabung uji tu boleh meletup. Okey, so ini eksperimen dia. Okey, bayangkan sekarang kalau kita guna emas untuk buat eksperimen ni. Memanglah emas tu mahal kan? Okay, tapi bayangkanlah contohnya kalau kita gunakan emas dalam eksperimen ni. Adakah kita akan dapat apa-apa hasil? Jawapannya tidak. Sebab emas sangat tidak reaktif. Okey, inilah tindak balas dia. Okey, besi oksigen tambah besi campur oksigen, panaskan menghasilkan besi oksida. So sebenarnya semua orang tahu dia. Awak sebenarnya nampak dia. Besi oksida sebenarnya ialah pengaratan. Okey, karat. Besi yang karat. Okey, besi kalau kena dengan cahaya matahari, okey, cahaya matahari itu and then oksigen kan. So cahaya matahari sebenarnya yang memanaskan besi itu, and then dalam udara kita ada oksigen. So bila terkena dalam masa yang sangat-sangat lama, besi ini akan karat dan warna-warna yang coklat itu, itulah yang kita panggil besi oksida. Ini dia. So, siri kereaktifan logam. Okey, ada logam bila kena dengan oksigen atau bila kena udara, dia tiba-tiba terbakar dengan cepat walaupun tak ada api. Inilah logam-logam apabila terkena dengan udara, dia akan cepat-cepat bertukar menjadi logam oksida. Seperti apa logam-logam dia? Ini, kalium, natrium, kalsium, magnesium. Logam-logam ini terkena dengan udara sahaja, dia akan nyala dengan sangat-sangat terang, dia akan terus bertukar kepada magnesium oksida. Besi. Okey, tindak balas ialah kurang cergas, okey, sebab besi atau ferrum ialah logam yang kurang reaktif. Sebab tu besi ni akan ambil masa yang lama untuk jadi besi oksida. So untuk ini apa persamaan dia? Kalaulah kita nak tulis persamaan untuk tindak balas besi dengan udara ni. Besi yang karat. Ini nama sains bagi besi yang telah karat. Okey. Inilah siri kereaktifan tu. So, cikgu dah bagi cara-cara bagaimana nak hafal siri kereaktifan ni. Okey, logam-logam yang atas ini yang berakhir dengan IUM, okey, yang berakhir dengan IUM ialah logam-logam yang sangat reaktif. Dan logam-logam ini dia tak boleh disimpan macam itu saja, dia perlu disimpan dalam larutan minyak parafin, okey, supaya dia tak terus bertukar menjadi logam oksida. Sebab dia sangat-sangat reaktif. Kena udara saja terus dia akan menyala dengan terang. Okay, and then logam yang kurang reaktif dan ini paling tidak reaktif. Okay, kalau kita dapat lihat di sini, ada karbon dengan hidrogen. Dua benda ni lah bukan logam. Tetapi
kenapa dalam siri kereaktifan ni ada karbon dan ada hidrogen? Sebab dua benda ini akan tolong dalam proses penyesaran atau pengekstraktan. Contohnya sekarang cikgu ada serbuk. Contohnya sekarang cikgu gunakan serbuk zinc oksida campur dengan karbon. Okey, kenapa? Sebab cikgu nak keluarkan zinc itu. Okey. Bolehkah tindak balas ini berlaku? Boleh atau tak boleh? Bagaimana kita nak tahu? Kita tengok kalau karbon itu lebih reaktif daripada zinc, tindak balas itu boleh berlaku. Maksudnya karbon ni akan ganti zinc dekat sini. Okey, karbon akan ganti menjadi karbon dioksida dan akan keluarlah zinc. Okey, zinc. Kita akan hasilkan zinc dan akan keluar gas karbon dioksida. Okey, maksudnya kita perlukan sesuatu untuk gantikan dia, so mesti menggunakan logam atau bahan yang lebih reaktif daripada logam di dalam sebatian itu. Paling penting sekali next ialah, first kita dah ada siri kereaktifan logam. So daripada siri kereaktifan logam itu kita akan tahu logam mana yang lebih reaktif daripada logam yang lain atau logam-logam yang manakah kurang reaktif daripada karbon atau hidrogen. Sebab karbon atau hidrogen atau logam-logam yang lain boleh digunakan untuk melakukan pengekstraktan atau nama lain dia lah penyesaran. Maksudnya kita nak keluarkan logam itu. Okey, logam-logam di atas ini dia adalah lebih reaktif daripada karbon. So karbon tidak boleh digunakan untuk melakukan penyesaran atau pengekstraktan. So logam-logam ini kalau kita nak keluarkan daripada sebatian dia, kita perlu menjalankan elektrolisis. Apa itu elektrolisis? So elektrolisis ialah ini. Okey, kita menggunakan elektrik. Okey, elektrolisis yang kita menggunakan elektrik. Lisis ialah pisahkan. Okey, menggunakan elektrik untuk pisahkan zarah-zarah ini supaya proses pengekstraktan dapat dilakukan. Logam-logam yang lain ini kita akan menggunakan penurunan, iaitu pengekstraktan. Kita gunakan karbon yang lebih reaktif untuk menurunkan, untuk keluarkan dia daripada oksida logam dia. Ini ada di dalam buku teks. Okey. Inilah proses pengekstraktan besi yang digunakan untuk menghasilkan leburan logam yang tulen yang boleh kita gunakan untuk mengeksport. Okey, ini kita panggil relau bagas. Di dalam relau bagas ini, akan berlakunya proses-proses ini untuk menghasilkan logam yang tulen. Yang pertama, di dalam relau bagas ini, biji besi atau oksida besi yang dipekatkan. Okey, biji besi ialah apa? Maksudnya dia dalam bentuk ferrum oksida. Okey, kita tak nak dia dalam bentuk ferrum oksida. Okey, dia telah dipekatkan, maksudnya telah dicairkan, bergabung dengan dimasukkan sekali arang kok. Arang kok ialah arang, karbon dan batu kapur. Batu kapur kenapa dimasukkan? Sebab batu kapur ini nanti akan tolong bergabung dengan benda-benda asing. Pasir ke, gentian-gentian kaca ke yang kita tak nak. Dia akan tolong supaya ferrum yang tulen dapat dihasilkan. So semua tiga benda ni akan dimasukkan ke dalam relau bagas. Yang kedua, semburan udara yang sangat panas dipampkan ke dalam relau bagas melalui bahagian bawah relau bagas. So udara itu akan dipam. Okey, udara ini dihasilkan menggunakan tenaga elektrik. So udara-udara panas ini dimasukkan.
Okey, kemudian, so apa yang berlaku di dalam relau bagas? Tindak balas yang berlaku di dalam relau bagas berlaku pada suhu yang tinggi. Okey, yang pertama, penghasilan ferrum. Okey, kita dah tahu di dalam relau bagas ini mereka masukkan arang kok atau karbon. Okey, so arang kok ni, arang kok ini, separuh daripada arang kok ini akan bertindak balas dengan oksigen. Separuh daripada arang kok, maksudnya karbon itu akan bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang terhasil dengan arang kok yang panas ni akan membentuk karbon monoksida. So apa akan berlaku? Ini separuh ada separuh lagi arang kok ni dia akan bergabung dengan karbon dioksida menghasilkan karbon monoksida. So arang-arang kok ni, so dalam arang kok itu akan ada karbon and then akan ada karbon monoksida. Kenapa dua? Kenapa tak guna saja arang kok? Kenapa tak guna sahaja karbon? Sebab karbon dengan arang kok ini dia akan menyebabkan penghasilan ferrum yang banyak. Kalau kita lihat dekat sini tengok. Ada ferrum 3, ferrum 2. Apa maksud ni? Maksudnya ferrum-ferrum yang berlainan jenis. Semakin dia dipanaskan, ikatan-ikatan akan terputus dan ferrum itu dalam dia ada ferrum-ferrum yang berlainan jenis. Dalam relau bagas tu disebabkan suhu yang tinggi, dia akan automatik tertukar untuk menghasilkan karbon monoksida, untuk menghasilkan karbon monoksida dan ada juga karbon yang ekstra. Semua dua-dua ni, kedua-dua ini fungsinya yang sama iaitu menghasilkan ferrum yang tulen. Tetapi masalah relau bagas inilah masalah dia. Dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Ini akan terbebas ke udara, akan menjadi isu apa dekat sini? Isu pencemaran udara. Ini masalah bila kita gunakan relau bagas. Itulah untuk penghasilan ferrum. Next ialah sangka. Apa itu sangka? Di dalam relau bagas ini, bila ferrum dihasilkan, batu kapur atau kalsium karbonat, dia akan bergabung dengan benda-benda asing yang ada di dalam relau bagas ini, and akan berlakunya ketumpatan yang berbeza. Ferrum akan jadi lebih tumpat, dia akan keluar satu tempat. Sangka ini dia kurang tumpat, dia akan keluar satu tempat. So apa tu sebenarnya sangka? Ini dia. Batu kapur atau kalsium karbonat terurai untuk membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Dia akan putus dulu ikatan dia untuk menghasilkan kalsium oksida. Ini kan kita dah belajar dalam kelas lepas kan. Kalsium karbonat bila kena api, bila kena suhu yang tinggi, dia akan automatik keluar, dia akan automatik berubah menjadi kalsium oksida. Kalsium oksida inilah yang berguna di dalam relau bagas sebab dia akan bertindak balas, akan bergabung dengan benda-benda asing. Sangka ini akan melebur. Sangka yang dihasilkan ni akan melebur. Sangka ini adalah kurang tumpat daripada leburan ferrum. So dia senang untuk dipisahkan sebab dia dekat atas. Sangka terapung di atas leburan ferrum. Bila sangka ini terkeluar, dia akan disejukkan dan dia akan digunakan untuk membuat tapak-tapak bangunan. Terdapat kaedah berbeza yang digunakan untuk mengekstrak logam daripada bijihnya. Ini termasuk elektrolisis, penurunan oksida logam oleh karbon dan pemanasan terus sebatian. Logam-logam lain wujud dalam bentuk unsur di dalam kerak bumi.
Kaedah pengekstrakan ditentukan oleh kedudukan logam dalam siri kereaktifan. Logam yang berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam seperti ferrum iaitu besi dan timah boleh diekstrak melalui pemanasan biji logam dengan karbon. Mari kita lihat cara besi diekstrak melalui penurunan besi oksida di dalam relau bagas. Campuran karbon dalam bentuk arang kok, batu kapur dan biji besi dituang ke dalam relau bagas dari bahagian atas. Ingat ada 3 benda, iaitu biji besi, arang kok dan batu kapur. Kemudian, udara panas dipamkan ke dalam relau bagas dari bahagian bawah. Yang kedua, udara panas dipam di bahagian bawah relau bagas. Tindak balas kimia berlaku di dalam relau bagas pada suhu yang tinggi. So, tindak balas berlaku. Yang pertama, arang kok itu akan bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. Pada suhu yang tinggi, sanga lebur dan besi lebur mengalir keluar secara berasingan melalui 2 saluran keluar berhampiran bahagian bawah relau. Okey, kalau tengok dekat sini dia sendiri akan tersusun. Sebab apa? Dia ketumpatan yang berbeza. Sangka kurang tumpat daripada ferrum. Tengok dia sendiri akan ikut lapisan dia. Sanga melebur dan terapung di atas besi lebur kerana sanga lebur adalah kurang tumpat daripada besi lebur. Sanga lebur kemudian dikeluarkan dan digunakan untuk membuat jalan, tapak bangunan dan struktur bangunan yang lain. Besi lebur dituang ke dalam acuan dan kemudian menyejuk serta mengeras untuk membentuk besi tuangan. Proses pengekstrakan yang sama juga digunakan untuk mengekstrak timah daripada biji timah. Dari pelombongan di Malaysia, biji timah ni dilombong and then dilakukan penurunan. Sternum ialah timah oksida oleh karbon. So karbon akan mengekstrak timah atau sternum daripada biji timah dan hasillah ini jongkong timah ni. And then dia akan dijual kita akan ekspor dia semua. Tak ada soalan ni. So bila timah tu kalau ini timah, ini contoh timah kalau besi dia pun sama, dia akan jadi jongkong timah. Last kali cikgu nak masuk ni. So kita sebenarnya dah habis bab ini. So sangat penting untuk awak faham dalam bab ini. Dalam kerak bumi ada mineral. Mineral ni wujud dalam bentuk sebatian dan juga unsur. Unsur ialah logam-logam yang tidak reaktif. Sebatian ialah gabungan logam-logam yang reaktif dengan oksigen. And then telah wujudlah siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam itu dengan oksigen. And then kita juga telah belajar bagaimana kita nak extract. Iaitu bagaimana kita nak extract, keluarkan logam yang kita nak daripada sebatian batu itu menggunakan siri kereaktifan logam. And then kita juga telah belajar tentang pengekstrakan biji besi atau biji timah daripada relau bagas. And last sekali ialah isu perlombongan di Malaysia. So, memang betul. Relau bagas ini, pengekstrakan ni dia menguntungkan Malaysia sebab kita boleh ekspor. Benda-benda yang kita ekstrak ni kita jual ke negara luar, tetapi wujudlah isu-isu ni. Yang pertama, penggunaan tenaga elektrik yang banyak. Kenapa tenaga elektrik? Untuk menghasilkan udara yang panas di dalam relau bagas, dia perlu menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan haba yang sangat tinggi suhu dia. Yang kedua, pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan. Gas apa? Gas
karbon dioksida. Sebab bila karbon dan karbon monoksida mengekstrak atau menyesarkan ferrum itu, akan hasilkan ferrum yang tulen, besi yang tulen, timah yang tulen. Tetapi akan juga terhasilnya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida kalau sangat-sangat tinggi, apakah kesan dia? Suhu sangat tinggi menyebabkan pemanasan global. Itu masalah dia. Pemusnahan habitat. Perlombongan maksudnya kita perlu gali. So bila gali, cari, kita akan memusnahkan habitat haiwan-haiwan. Ada tumbuh-tumbuhan yang berada di situ. Pencemaran bunyi oleh jentera perlombongan di tempat lelah bagas itu sebenarnya sangat-sangat bising, sebab tu dia perlu jauh daripada tempat-tempat tempat tinggal manusia lah. Hakisan tanah akibat penggalian. Kenapa? Sebab bila dah tak ada pokok-pokok di sana, tanah dia akan jadi sangat-sangat lembut. So bila hujan, dia tak ada akar untuk grab dia, untuk tahan dia daripada berlakunya hakisan. Akhirnya dia akan jadi sangat-sangat lembut, berlakulah hakisan tanah. Pencemaran air, untuk cuci. Sebelum kita nak buat pengekstrakan, biji itu akan dicuci dan air daripada ini mungkin akan disalurkan ke sungai, bolehlah berlakunya pencemaran air. Akhir sekali pencemaran udara daripada pembakaran bahan api. Inilah perlombongan. Bauksit ialah biji timah. So sekarang dah habis lombong. Apa jadi bila dah habis lombong? Dia sangat-sangat dalam perlombongan dia. So bila hujan, dia dah jadi macam satu dia cari satu kolam yang lombong yang besar. So sebenarnya dia sangat-sangat dalam. So bila tanah-tanah ini, yang tanah-tanah lembut ni masuk ke air sungai, sungai akan jadi cetek. Bila sungai jadi cetek, air itu akan melimpah keluar, boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat. Soalan. Andaikan bahawa terdapat satu unsur baru yang dinamakan rhenium telah dijumpai oleh saintis baru-baru ni. Bayangkan sekarang kita terjumpa sejenis unsur yang baru. So, unsur rhenium tulen ni telah dipanaskan dengan zinc oksida dan besi oksida. So sekarang kita nak tahu, adakah logam yang kita baru jumpa ni, rhenium, ni contoh, adakah dia ni logam yang reaktif ke bukan reaktif? So kita bandingkan dia dengan dua benda, iaitu dengan zinc dan juga dengan besi. So kita panaskan dia. So sekarang, first, bila kita panaskan dia dengan zinc oksida, tak ada perubahan. Kenapa tak ada perubahan? Maksudnya apa? Bila zinc itu kita tindak balaskan dia dengan rhenium, kenapa tak ada perubahan? Maksudnya rhenium ini tak reaktif. Dia tak kuat untuk keluarkan zinc itu. So maksudnya rhenium ini berada di bawah zinc. And then rhenium ini kita tindak balaskan dengan besi, ada tindak balas. So maksudnya rhenium ini lebih kuat daripada besi. So sekarang kita bila buat tindak balas ini, kita tahu bahawa rhenium itu berada di tengah-tengah antara zinc dengan ferrum. Inilah contoh-contoh soalan yang akan keluar sepatutnya kalau ada PT3 lah tahun ni. Sebab itu sangat penting untuk hafal siri kereaktifan. So rhenium kurang reaktif berbanding dengan zinc, tetapi lebih reaktif daripada besi. Itu saja. Okay, bye-bye. Thank you. Okay.